وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر، فإن التيسير عليك يسر. ربي تمم بالخير. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah malam ini kita akan dengar sedikit perkongsian berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab perjalanan hidup satu makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mempelajari sirah? Untuk kita mencintai Nabi dengan cara kita mengenali Nabi itu melalui kita membaca biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca perjalanan hidup Nabi itu, kita kenal dengan Nabi itu, akan mendatangkan rasa cinta yang bukan sahaja di bibir, tapi rasa cinta dan sayang kita pada Nabi adalah dalam hati kita, daripada hati kita sendiri. Sirah terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama adalah 53 tahun kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. 53 tahun Nabi tinggal dan duduk di Mekah. Selepas itu Nabi berpindah ataupun berhijrah ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Jadi keseluruhan perjalanan sirah Nabi itu adalah 63 tahun. Pada perjumpaan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana proses pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rasmi menjadi Rasul, di mana majlis perlantikan itu dihadiri oleh antaranya penghulu segala malaikat, iaitu Jibril, dan penghulu segala Nabi dan Rasul, penutup Nabi dan Rasul, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saja, Nabi dengan malaikat, dalam majlis perlantikan itu yang berlaku di mana? Bukan di auditorium, bukan di PWTC. Majlis itu berlaku di Gua Hira. Di Gua Hira, di atas bukit yang dinamai Jabal Nur, atas tu ada Gua Hira. Disitulah perlantikan Nabi, yang Nabi tak tahu pun pada hari itu Nabi akan dilantik menjadi Rasul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, kamu tidak menyangka ataupun tidak berharap yang bahawa kamu akan dilantik menjadi Rasul, akan diberikan kitab kepada kamu. Nabi sendiri pun tak tahu yang Nabi pada ketika itu akan menjadi Rasul. Maka Nabi didatangi oleh Jibril, dan dalam peristiwa itu Jibril mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama bermaksud ayat Quran yang pertama yang turun ketika itu adalah Iqra. Semua orang boleh jawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun 5 ayat saja, tak habis pun. 5 ayat selesai,
Jibril pun hilang. Rasulullah ketakutan, balik ke rumah, jumpa dengan Khadijah, minta diselimutkan. Sebab apa? Jumpa satu benda yang pelik, dan kena baca satu perkataan yang pelik yang tidak pernah didengarkan. Kerana apa? Kerana itu adalah kalamullah, kata-kata Allah. Beza Al-Quran dengan makhluk, sama bezanya Allah dengan makhluk. Sebab itu Al-Quran ini kalau kita nak ambil, nak pegang, mesti ada air sembahyang. Mesti ada air sembahyang. Dan nak letak Al-Quran, mesti nak pegang pun mesti jinjit macam ni. Tak boleh jinjit pegang macam biasa. Dan kalau nak letak Quran di rumah, mestilah diletakkan pada kedudukan yang mulia. Maksudnya diletakkan di tempat yang tinggi. Tak boleh letak dekat bawah kursi ke, bawah meja ke, paras yang tak sepatutnya. Sebab ianya adalah kalamullah. Sebab itu bila Nabi baca, Nabi rasa ini perkataan yang pelik. Sebab apa? Bangsa Arab terkenal dengan, pada ketika itu terkenal dengan syair-syair ataupun bahasa-bahasa. Sebab tu ada penyair-penyair. Setiap kabilah ada penyair-penyair mereka sendiri. Bila Nabi dengar perkataan ataupun apa yang diucapkan oleh Jibril, Nabi tak dapat baca. Nabi tak dapat. Sebab apa? Nabi ini la yaktubu wa la yaqra', tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Nabi kita apabila disuruh baca iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, habis Nabi pun balik ke rumah, berjumpa dengan Khadijah, minta diselimutkan. Selesai itu Nabi bangun, Nabi kata dengan Khadijah, habislah aku akan dihancurkan oleh satu kuasa yang jahat, aku akan dimusnahkan. Nabi kata, Nabi risau. Jadi Khadijah ni, bijaknya Khadijah kata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai suamiku, kamu orang yang baik, kamu menyambungkan silaturahim, kamu memberi makan kepada orang yang tiada makanan, dan kamu juga dikenali dengan semua orang di Mekah pada ketika itu amanah, dan kamu bercakap benar Muhammad. Mustahil ada kuasa jahat yang akan merosakkan kamu. Allah akan melindungi kamu. Habis kejadian pada malam itu, Khadijah ni bawa jumpa. Siapa dia? Sepupu Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza. Bawa jumpa Waraqah ni sebab apa? Waraqah ni mahir Taurat dan Injil. Dijumpa untuk rujuk apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi ni. Diceritakanlah kepada Waraqah. Nabi cerita, aku pergi dekat Gua Hira, tiba-tiba aku didatangi, aku dibacakan ayat-ayat yang tak pernah pun aku dengar. Lalu kata Waraqah, yang dapat simpulkan keseluruhan cerita Nabi ini, Waraqah kata itulah namusul akbar. Namus ni adalah istilah Jibril, istilah malaikat dalam kitab Taurat dan Injil. Kamu adalah Rasul dalam umat ini Muhammad. Kamu adalah Rasul untuk umat ini. Kamu akan diperangi, kamu akan diusir. Sampai perkataan usir, Nabi kata dengan Waraqah, sampai hati ke kaum aku ingin mengusir aku. Sebab apa? Nabi tahu kaum dia ni sayang kat dia. Walaupun orang jahiliah, walaupun mereka ini hidup dalam penindasan orang yang lemah, tapi mereka mengiktiraf Nabi kita sebagai orang yang amanah dan baik. Semua orang suka dengan Nabi. Sampai Waraqah kata kamu akan diusir. Nabi hentikan, Nabi celah, adakah sampai nak diusir? Waraqah kata bukan sahaja diusir, kamu akan turut juga dibunuh seperti Nabi dan Rasul sebelum kamu lagi. Jadi bila dengar perkataan itu, Nabi rasa berat. Nabi rasa berat. Ada 1001 macam persoalan dalam dada Nabi. Macam manakah aku nak bermula? Aku ni ada pembantu ke? Nak mula apa? Allah tu apa? Nak bagi tahu, nak sembah apa? Macam mana ni nak bawa ni? Sebab apa? Dekat Mekah itu adalah pusat berhala. Hampir 300 lebih berhala ada di sekeliling Kaabah. Dan orang semua datang ke Mekah untuk menunaikan umrah dan haji. Umrah dan haji sudah pun ada sebelum kedatangan Islam lagi. Cuma mereka menyalahkan ataupun mensyirikkan Allah. Maksudnya apabila mereka tawaf tu, mereka akan menundukkan diri di hadapan berhala. Sa'i pun dah ada dah. Sa'i Safa dan Marwah tu pun dah ada dah pada zaman
Rasulullah SAW sebelum kedatangan Islam, cuma mereka letak berhala di kawasan sa'i itu. Bila lalu di depan berhala, mereka akan menunduk-nundukkan diri mereka dan mereka akan sa'i dalam keadaan tidak memakai baju. Itulah antara penyelewengan orang-orang jahiliah sebelum kedatangan Islam. Jadi Nabi nak bermula dekat satu tempat yang orang kata, contohlah, satu tempat yang orang kata inilah tempat yang paling teruk sekali. Macam mana Nabi nak bermula? Nabi seorang diri dalam keadaan satu Mekah ataupun satu bumi kita ini belum lagi mengetahui apakah itu Islam. Semua lagi dalam keadaan tidak lagi memeluk Islam. Nabi nak bermula macam mana? Nabi menunggu-nunggu wahyu. Ada riwayat kata 3 tahun. Tapi 3 tahun tu terlalu lama dan pandangan itu dikatakan lemah. Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memasukkan pandangan selama 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan itulah Rasulullah menunggu-nunggu wahyu. Wahyu tak turun. Tak turun. Nabi fikir, adakah aku ni Allah dah tak sayang ke? Adakah aku dah tak layak ke? Allah merajuk ke? Lepas tu Nabi risau, adakah aku ni buat perkara yang tak patut dalam tempoh 6 bulan ni. Sampailah tempoh 6 bulan itu Rasulullah kata, aku seperti ingin mencampakkan diri aku daripada tempat yang tinggi dan jatuh. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kali ini berupa paras dengan rupa yang sebenar. Rupa paras yang sebenar. Turun wahyu yang kedua daripada surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Sebab apa? Nabi takut masa tu. Nabi balik, Nabi berselimut. Allah seru Nabi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun, pergi beri peringatan. Dah mula dah tugasan Nabi. Tugasan Nabi, punch card, dia tak ada punch out dah. Punch card, sampailah Nabi berusia 63 tahun, Nabi tak berhenti berdakwah. Beza macam kita ada punch in dan punch out. Kalau orang tu kerja sebagai pegawai ahli wal Islam ke, dia ada 8 pagi 5 petang, lepas tu balik dia ada bersama dengan keluarga. Rasulullah SAW bermulanya hari Rasulullah SAW diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kum fa'anzir, bangun, pergi beri peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk semua orang. Supaya apa? Supaya yang pertamanya, besarkanlah Allah. Hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa rabbuka wa rabbaka fakabbir. Hanya saja Allah sahaja yang kamu patut agung-agungkan dan besar-besarkan. Sebagai contoh, kalau kita ada anak kecil ke, anak kecil, bawa dia, kalau dia tanya, seronoknya laut, bagi tahu dekat dia, laut ni Allah yang buat. Macam mana laut ni boleh air, siapa yang bagi mengalirnya, lepas tu tiba-tiba surut, mana pergi air tu? Air tu pergi mana yang banyak-banyak tu surut, lepas tu petang karang, air tu pasang balik penuh, mana perginya? Ini Allah punya. Inilah Allah punya kerja. Inilah kuasa Allah. Bagi tahu dekat dia. Bagi tahu dekat dia. Jangan cakap nanti bila apa ni? Jangan bagi tahu dengan dia perkara-perkara yang selain. Sebab apa? Masa kanak-kanak inilah kita kena bagi tahu dekat anak-anak ni supaya apa? Seperti yang Allah bagi tahu kepada Nabi, besarkanlah. Besarkan apa lah? Besarkanlah Allah. Bagi tahu ini Allah yang buat. Allah yang turunkan hujan. Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki. Allah yang tak beri rezeki. Allah yang matikan. Allah yang hidupkan. Ada orang kita tengok belajar tak bagus mana pun, tapi Allah bagi dia kaya. Ada orang belajar bagus, tapi dia kehidupan dia biasa sederhana. Siapa yang tentukan? Adakah disebabkan pelajarannya itu? Tidak, Allah yang tentukan. Bagi tahu mereka kekuasaan Allah. Inilah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi pada peringkat awal. Pada peringkat awal, bangun, bagi peringatan untuk besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang seterusnya, wa thiyabaka fatahhir. Apa kaitan? Tiba-tiba dah besarkan Allah, suruh peringatan besarkanlah Allah. Tiba-tiba Allah bagi tahu, bersihkanlah diri dan pakaian kamu. Apa kaitan dia? Kaitannya adalah apabila seseorang itu dia telah menjadi Islam,
dia mestilah bersih. Bersih sebab apa? Bersih ni adalah agama Islam. Islam itu bersih. Jadi bersihkanlah diri daripada kotoran, daripada najis. Bersihkanlah pakaian kita. Sebab apa? Kalau kita nak berdiri, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bersih. Kalaulah seseorang itu, contoh, kita ambil contoh, dia nak terima pingat daripada sultan, 2 minggu dapat surat nak dapat pingat daripada sultan tu, dia tak ada dah pakai dah baju dia, dah baju Melayu hitam, banyak dah baju rasmi. Tapi sebab dia nak pergi ambil pingat, dia tempah baju tu dekat Saito Seremban. Ada satu kedai baju Saito Seremban tu, dia buat baju cantik kat situ. Dia tempah padahal ada dah baju tu. Sebab apa? Dia nak pergi menghadap sultan. Itu baru nak menghadap sultan. Itu nak menghadap sultan. Ini kita nak menghadap raja segala sultan dan raja di dalam alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok, ya, orang itu kalau dia sembahyang, ya, dia kena menutup aurat dia. Selesai, kita pergi menutup aurat. Tapi adakah layak kita nak menghadap Allah, kita bersembahyang dalam keadaan kita pakai kain pelikat sampai atas pusat? Nampak tak logiknya di situ? Kita nak menghadap raja ke, nak menghadap ada majlis bersama dengan kita punya adun ke, kita akan pakai cantik-cantik. Pakai cantik-cantik. Pagi tu dia bangun awal, mandi awal, dia bersihkan diri dia, shave, tengok kuku panjang ke pendek. Tapi bila nak menghadap Allah, raja, segala raja dalam dunia ni, semayang pun pakai kain pelikat atas pusat, asalkan menutup aurat. Lepas tu dah rukuk, londeh sikit, angkat balik, tinggikan balik. Tak layaklah selayaknya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah bagi tahu kat sini, hendaklah kamu bersihkan diri kamu dan juga pakaian kamu. Ini awal-awal Islam. Awal-awal Allah bagi perintah kepada Muhammad, pergi beri peringatan kepada orang-orang yang menyembah berhala ini, bagi tahu dah berhenti sembah berhala. Kita kena sembah Allah sahaja. Asalnya mereka memang menyembah Allah, cuma mereka mensyirikkan, menggunakan berhala sebagai pengantaraan untuk nak meminta hajat mereka. Sampai lama-lama dia jadi membusuk di situ, menjadi asal nenek moyang mereka, sampaikan mereka akhirnya menyembah dan meminta pada berhala, meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi tahu kepada Muhammad, bagi tahu kepada kaum kamu, tinggalkan berhala, agungkan Allah, kemudian bersihkan diri kamu dan pakaian kamu. Sebab apa? Islam menuntut kebersihan pakaian dan juga kebersihan diri. Kemudian Allah bagi tahu dalam ayat yang seterusnya, warrujza fahjur. Allah bagi tahu menjauhkan diri daripada sebab-sebab kermukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri daripada perkara yang Allah tak suka. Sebab itu kalau kita nak fahamkan ayat ini, alam ini, dunia ini, pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan diri kita duduk dekat rumah kita, ada tetamu datang, dia suka-suka masuk rumah tu, masuk bilik kita. Dia tak guna bilik air yang dekat luar, dia guna bilik air master bedroom. Suka-suka masuk. Agak-agak kita tuan rumah ni suka tak dengan benda tu? Kita takkan suka. Sebab apa? Dia nak pilih bilik air dalam master bedroom. Bilik kita dengan isteri kita pula suka-suka masuk dapur, tak minta izin. Itu baru rumah kita. Jadi sebab itulah Allah bagi tahu dekat dalam ni, kalau kita nak duduk dalam dunia ni, mesti ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pemiliknya Allah. Jadi kena ikut cara Allah. Allah suruh apa? Buat. Yang mana Allah suruh tinggalkan? Tinggalkan. Sebab apa? Sebab ini dunia ni pemiliknya Allah. Sebab tu orang Islam, saya ada tengok dialog dalam cerita Mat Kilau. Orang cerita dialog dalam filem Mat Kilau tu, dia kata apa? Last kali dia kata, bangsa kita ni takkan selama-lamanya agung dan hebat hanya kerana sultan dan juga tanah kita ini. Ayat dia, bangsa kita ni menjadi hebat, menjadi bagus dan kita ada matlamat disebabkan agama kita. Sebab agama kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam perang Uhud nanti, kita akan tengok nanti jauh itu nanti lepas
kisah penghijrahan di Madinah. Uhud nanti Sayyidina Umar kata apa? Dia kata kamu berjuang tak ada apa-apa matlamat. Kita berjuang sebab apa? Kita ada akhirat. Sebab tu apa-apa yang kita nak buat ni, contohlah kita jumpa duit ke, kita nak rasa nak buat benda yang tak baik ke, kita kena ingat kita ada akhirat. Kita ada akhirat, kita ada matlamat kita. Dunia ini bukan selama-lamanya. Kita ada masa 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita akan mati. Dah mati tu bukannya habis dah semuanya. Dah mati tu bukannya habis. Kita ada lagi perkara perjalanan seterusnya. Sebab tu bila kita tengok orang tu meninggal, kita kata kesian dia, belum kahwin lagi. Kesian dia, baru lepas SPM, tak sempat lagi nak sambung belajar. Adakah sambung belajar itu? Bukan saya nak kata sambung belajar tu tidak bagus. Oh, kesian dia, dia tak berkahwin lagi. Sebab apa? Sebab itu adalah kehidupan. Alhamdulillah dia tidak berkahwin lagi. Allah kurangkan dia punya hisab dia. Habis dia, tak ada dah kisah dia dengan tanggungan dia lagi. Pendek umur dia. Pendek umur dia bukanlah disebabkan dia ni tak bagus. Sebab apa? Tak boleh menjalani kehidupan. Sebab apa? Dan memang Allah tamatkan kehidupan di situ. Sebab apa? Kita ada matlamat. Kita ada matlamat hidup dekat dunia ni. Kita datang sembahyang ni bukannya suka-suka. Kita ada matlamat. Kita nak redha Allah saja. Matlamat kita redha Allah, syurga Allah. Kita bangun pagi, selain daripada kita fikir nak sarapan apa hari ni, lepas tu minggu depan nak pergi kenduri mana, lepas ni nak masukkan anak sekolah mana. Selain daripada kita fikir hal-hal itu, kita kena tahu juga yang kita ni ada matlamat lain. Kita akan mati. Kita akan mati. Kita ada benda yang Allah perintahkan. Samalah juga dengan baca Quran. Baca Quran, ada orang boleh baca Quran, ada orang tak boleh baca Quran. Kenapa orang tu baca Quran? Sebab apa? Dia kata inilah matlamat dia, inilah yang Allah suka. Tak ada pun sebab apa orang tu bersusah payah masuk kelas Al-Quran. Ada ke kejap lagi kerajaan nak buat ujian ke? Tak ada. Tapi dia buat tu sebab tanggungjawab dia sendiri. Sebab tanggungjawab agama dia, Allah yang suruh, Allah yang arahkan. Itulah antara matlamat yang Allah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal-awal dakwah. Pertama, beritahu peringatan kepada orang ramai untuk besarkan Allah. Kemudian, bersihkan hati kamu, pakaian kamu. Sebab apa? Nak jadi orang Islam, dia mesti bersih, mestilah daripada pakaian dan juga dalaman dia mesti bersih. Kemudian apa? Kemudian mestilah meninggalkan perintah-perintah yang Allah tak suka. Allah suruh, Allah larang benda ni, tinggalkan. Kemudian Allah suruh apa? Allah kata kamu Muhammad hendaklah bersabar. Bersabar, janganlah meminta-minta sesuatu yang lebih. Contoh, orang ni dia dah selalu berinfak, bersedekah dengan jumlah yang banyak. Dia dalam hati dia meminta sesuatu benda yang supaya dapat penghargaan daripada orang lain, supaya dia diiktiraf. Sebab tu Allah pesan Muhammad, kamu kalau menjalankan dakwah ini, janganlah kamu meminta-minta sesuatu benda yang lain atas alasan dunia. InsyaAllah kita akan tengok pada malam ini berkaitan dengan siapa orang yang awal memasuki agama Islam. Dakwah ni bermula daripada 13 tahun. 13 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, 40 tahun. 13 tahun dakwah itu berada di Mekah. Dan baki selepas itu 10 tahun yang terakhir itu adalah di Madinah. 23 tahun saja. Maksudnya 23 tahun ini adalah tempoh Al-Quran diturunkan. 6,000 lebih ayat, 30 juzuk itu yang kita tengok dari Fatihah sampai surah An-Nas tu, dia turun dalam tempoh 23 tahun ini. Dia kadang-kadang turun satu ayat, kadang-kadang satu surah pendek. Kemudian selang beberapa bulan turun pula 2 ayat yang belakang. Lepas tu 3 ayat ke hadapan, satu muka surat yang pertama. Dia turun dalam kedudukan macam tu. Bukannya dia turun daripada surah Al-Fatihah, lepas Fatihah, Baqarah, bukan. Dia turun macam tu, cuma dalam penyusunan Al-Quran itu diletakkan Al-Fatihah di hadapan. Sampailah Qul a'udzu birabbin nas yang terakhir. Itu kaedah penurunan Al-Quran selama 23 tahun.
Selama 23 tahun Allah turunkan wahyu, itulah 23 tahun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memeluk Islam? Siapakah muallaf pertama? Saya suka guna perkataan muallaf pertama. Sebab apa? Dia bukan Islam pada asalnya. Sebab tu kita tengok keislaman Abu Bakar. Sebab tu saya bersama dengan muallaf di rakan hidayah nilai. Saya selalu kata dengan mereka, kamu punya Islam ni sama macam Abu Bakar, Umar. Sebab apa? Sebab kamu daripada tak Islam menjadi Islam. Saya jadi Islam sebab mak ayah saya Islam. Jadi saya jadi orang Islam. Kalaulah saya bukan Islam, saya pun tak tahu yang saya ni masuk Islam ke tak masuk Islam ke. Saya ni akan jadi pejuang untuk Buddha ke, pejuang untuk agama Hindu ke ataupun Kristian ke, saya pun tak tahu. Sebab tu orang-orang mu'alaf yang masuk Islam, keislaman dia sama macam para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Mereka tak Islam, mereka dapat hidayah. Kita masuk Islam sebab apa? Sebab kita ni mak ayah kita Islam, jadi kita pun Islam. Bila tanya siapa Nabi, kan ada budak-budak kita tengok dekat YouTube, orang buat orang buat survey, tanya Nabi Muhammad dilahirkan di mana. Dia tak dapat nak jawab, tapi dia tahu dekat Arab. Dia pergi letak Iraq. Dia hantam. Sebab apa? Bila kita dengar betapa orang kurangnya kefahaman tentang Nabi, tapi kata sayang dengan Nabi, tapi maklumat ringkas sirah Nabi Muhammad SAW tak ada dalam diri dia. Macam mana dia boleh sebut dia sayang Nabi, tapi dia nak istighfar ataupun nak selawat 100 kali pun, nak amalkan sunnah Nabi pun, minum pun masih lagi dengan tangan kiri. Sebab apa? Sebab dia tak ditekankan siapa Nabi ini, kenapa kita kena sayang Nabi ini, sebab apa. Itulah salah satu sebabnya dakwah Nabi Muhammad SAW pada peringkat awal. Kita tengok siapa dia yang memeluk Islam adalah isteri Nabi Muhammad sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Apabila Nabi tawarkan Islam, kata Khadijah, aku bersuruh Allah, nak tak kamu terima agama ini? Khadijah tak banyak cakap, dia terus cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kamulah pesuruh Allah. Betapa senang dan leganya hati Rasulullah SAW, teman serumah, sekatil, sebilik dalam agama ini. Senang tak hati dia? Kita kalau pasangan kita sama dengan kita, contoh hari ni nak bawa pergi kuliah, tak, dia nak pergi pasar malam. Dia jadi celaru kat situ. Jomlah pergi kuliah. Alah, nak pergi pasar malam lah, semalam seminggu sekali je. Jomlah kuliah ni sekali-sekala je. Awak pun dalam, dia akan jadi berbalah dekat situ. Jadi betapa gembiranya Nabi Muhammad SAW, teman sebiliknya, serumahnya memeluk Islam. Senang, dia akan jadi senang dalam perjuangan ini. Sebab apa? Mendapat sokongan daripada isteri dia. Siapa dia? Isteri Rasulullah SAW. Sebab tu dalam peringkat dakwah ini, Nabi letakkan yang pertama sekali nak berdakwah ni pada siapa? Orang yang paling hampir. Orang yang paling hampir tu siapa? Dalam rumah kita tu lah. Dalam rumah kita. Kalau kita suami, pada isteri kita, dengan anak-anak kita. Bermula daripada di situ. Rasulullah SAW dapat sokongan dengan Khadijah binti Khuwailid. Ada juga para Nabi dan para Rasul yang tak dapat sokongan daripada isterinya. Antaranya siapa? Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Nabi Nuh dengan Nabi Lut ni tak dapat sokongan daripada isteri dia sehingga akhir hayat menjadi kafir. Tapi adakah salah? Adakah Nabi Nuh ni salah? Adakah Nabi Nuh dengan Nabi Lut ni salah? Tak salah. Sebab apa? Dia dah ajak dah. Dia dah dakwah, tapi isteri dia yang pilih jalan yang lain. Sebab tu bila kita tengok dalam suasana kita, dalam masyarakat kita, dalam berita sekalipun, kalau kita tengok orang tu dia pendakwah, tapi tiba-tiba anaknya ditangkap di dalam kelab malam mengambil dadah, kita tak boleh nak katakan, oh ayah dia ni pandai dia bercakap, anak sendiri pun tak betul. Tak boleh. Kita tak tahu sebab apa? Hidayah
bagaimana iman tak dapat diwarisi, begitulah kekufuran pun tak dapat diwarisi. Sebab itulah kita tengok, adakah dia ni tak cakap dalam TV pandai, tapi anak sendiri pun tak terjaga, anak sendiri pun tak pakai tudung. Adakah apa-apa je salah? Kita tak boleh bersangka begitu. Kita tak tahu, mungkin ayah dia dah bagi tahu, ayah dia dah nasihat dah, ayah dia dah bagi tahu dah apa yang boleh tak boleh. Tapi itu pilihan anak dia. Itu pun adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada si ayah itu. Kita tak boleh kata tuduh dia, dia ni cakap je pandai, sibuk jaga tepi kayu. Tak boleh, tak boleh. Perkara itu tak dibenarkan dalam Islam. Sebab tu antara yang tidak menyokong para Nabi dan Rasul di kalangan isteri adalah Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Panjang cerita dia dan sangat menarik kalau kita boleh ceritakan satu hari nanti kisah Nabi-Nabi ini. Supaya apa? Supaya kita dapat pengajaran dan kita boleh dapat iktibar daripada kisah Nabi tersebut. Jadi Khadijah isteri pertama. Jadi Rasulullah berasa senang hati dalam hatinya sebab isteri dia dah peluk Islam. Isteri dah peluk Islam, jadi dakwah ni akan menjadi senang. Nak keluar ke, balik lambat ke, tak ada isteri ditanya, bang pergi mana? Dia tak akan jadi perkara tu. Sebab apa? Isteri dah memahami. Kemudian siapa lagi yang masuk Islam? Dalam rumah Nabi itu juga, siapa? Antaranya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah kanak-kanak di kalangan hamba. Khadijah dapat Zaid bin Harisah ini daripada bapa saudara dia. Zaid bin Harisah ni siapa? Dia adalah kanak-kanak yang berkulit hitam dan juga berambut keriting. Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Sampai Nabi begitu menyayangi Zaid bin Harisah, Nabi kata mulai hari ini Nabi jokong Zaid bin Harisah pusing dekat Mekah, panggil dia Zaid bin Muhammad. Punya Nabi saya, Nabi namakan Zaid bin Muhammad. Sehinggalah nanti Allah turunkan ayat, tak boleh kita pinkan pada nama orang lain. Sebab itu keturunan. Jadi ditukarlah semula kepada Zaid bin Harisah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah ni pernah sekali, sebab dia hamba, ayah dia cari dia dan dapat maklumat Zaid ni ada di Mekah bersama dengan seorang lelaki yang menjaganya, yang bernama Muhammad. Ini belum lagi kedatangan Islam. Kemudian ayah dia pergi, ayah dia kata, betul ke kamu ada jaga seorang budak kecil berkulit hitam, rambut keriting, nama dia Zaid? Ya, saya ada jaga. Boleh tak kembalikan kami? Sebab ni pun bawa bapa saudara, bawa adik Zaid lagi ni, kami nak bawa balik dia lah, anak kami nak bawa balik. Rasulullah SAW mencadangkan, wahai Harisah, nak tak aku bagi kamu satu benda yang lebih baik lagi? Apa dia? Kamu tak perlu nak ambil Zaid ni, nak menebus. Sebab apa? Kalau dulu hamba kita nak ambil, kena tebus dengan jumlah yang tertentu. Nabi tawarkan, kamu boleh ambil Zaid ni secara tanpa bayaran, tapi kita tanya dengan Zaid, nak duduk dengan aku ke ataupun nak balik berjumpa dengan ahli keluarga dia? Lalu ditanyakanlah dengan Zaid. Nabi kata, kenal tak siapa ni? Kenal, ayah. Kenal tak siapa ni? Kenal, adik. Jadi dah ditanyakan perkara tu, ditanya, sekarang ni ayah kamu nak ambil kamu nak ikut tak? Zaid bin Harisah memilih untuk duduk bersama dengan Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab satu, betapa Rasulullah SAW sungguh pun Zaid itu adalah di kalangan hamba ataupun dia sudah menjadi anak angkat. Rasulullah tak pernah mengangkat tangan kepada Zaid ataupun meninggikan suara kepada Zaid. Jadi budak-budak suka duduk dengan orang yang disayangi, orang sayang dengan dia, orang jaga dia elok-elok. Jadi tinggallah Zaid dengan bin Harisah dengan Muhammad SAW. Dan Harisah yakin bahawa anak dia ni tinggal dengan seorang lelaki yang baik dan yang bagus. Jadi dibiarkan Zaid bin Harisah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga menawarkan Islam kepada siapa? Masih lagi di dalam rumah itu lagi, kepada isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid, kepada Zaid bin Harisah
Dan yang ketiga kepada Ali bin Abi Talib. Kenapa Ali anak kepada Abu Talib duduk dengan Nabi? Kenapa pula tak duduk? Ada kisah dia. Apabila Rasulullah SAW menjadi dewasa, dah berkahwin, Nabi dulu, ingat tak kita pernah cerita Nabi pernah duduk dengan Abu Talib. Nabi pernah duduk dengan Abu Talib. Nabi bekerja mengembala kambing untuk nak menampung keperluan Abu Talib. Dan apabila Nabi sudah besar, Nabi ini yang paling mengenang budi dan paling ingin membalas budi. Nabi ambil Abu Talib, Nabi ambil siapa? Ali bin Abi Talib. Ambil Ali, sepupu dia, yang kecil lagi masa tu. Sebab apa? Mengenangkan dulu Abu Talib pernah jaga dia. Abu Talib ni anak ramai. Dia minta izin kepada Abu Talib, tak apa, saya ambil Ali ni, sepupu saya ni, saya bela. Sebab apa? Mengenangkan dulu Abu Talib pernah menjaga Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tawarkan Islam kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pun masuk Islam. Masuk Islam itu di dalam rumah Rasulullah SAW. Nabi bermula dari rumah. Begitulah kita, kalau kita datang masjid, kita solat ke, kita kena ajak juga orang-orang dekat dalam rumah kita tu juga. Contoh kita nak puasa, ajak, tawar, ajak je, jom puasa besok sunat. Puasa sunat, kita baca Quran, kita jangan seronok-seronok je baca Quran dalam bilik tu. Hari ni semuka, dua semuka. Ajak juga orang dekat rumah tu juga baca Quran. Sebab apa? Itu adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebab ini adalah hubungan kita dengan manusia juga. Kita dah selesai hubungan kita dengan Allah, kita dah jaga cantik. Semayang, solat, semua dah cantik dah. Tapi hubungan kita dengan manusia juga, bersama dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, itu pun kita kena ambil kira. Dia tak boleh seronok-seronok saja. Sebab apa? Nanti dekat akhirat dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, anak ini akan tuntut. Dia tak ada dah masa tu kesian ke contoh. Sebab apa? Sebab dah nampak dah, Allah dah pamerkan neraka Jahannam dekat depan tu dah. Dengan letusan neraka Jahannam dah. Masa tu dah tak ada. Tak apalah ayah, saya tak tuntut apa-apa. Ayah masuklah syurga. Tak. Masa tu lah orang yang paling depan sekali. Siapa dia? Bukan orang yang jauh. Anak kita, isteri kita yang akan datang tuntut kepada kita. Dia kata apa? Dulu suami saya pergi kuliah sorang-sorang je. Dia tak ada pun nak lawa. Padahal dia memang tak nak pun. Sebab apa? Sekarang ni proses menuntut ni berlaku dekat akhirat. Berlaku nanti di mahsyar. Dia akan tuntut. Dia kata dia tak pernah ajak pun. Jadi nak buat macam mana tu? Allah kata, okey, kalau masa tu orang ni yang berdosa, ambillah dosa dia. Tapi kalau dosa pun habis dah, pahala pun dah habis diberi dah, pahala habis dah dibagi kepada orang yang menuntut, dia pun mula mengumpulkan dosa orang lain pula, dimasukkan dalam akaun dia. Sebab tu kena jalankan tanggungjawab kita. Bermula daripada mana? Bermula daripada rumah. Itulah yang Rasulullah SAW buat. Nabi nak mula dakwah ni macam mana ni? Isteri dia dulu, alhamdulillah, isteri Nabi terima Islam. Kepada anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, alhamdulillah, Zaid bin Harisah masuk Islam. Nabi dah mula semangat. Tawarkan kepada siapa? Ali. Sebab apa? Ali duduk bersama dengan Nabi. Ali bin Abi Talib pun masuk Islam. Lepas tu Nabi nak bermula dengan siapa? Dengan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita tengok dah, antara yang di luar daripada keluarga, antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi, yang Nabi bersahabat dalam pada usia kanak-kanak lagi. Kalau kita tengok hadis ke Bukhari ke Muslim ke, kita akan nampak telah keluar dari rumah Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Telah berjumpa Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Banyak kita dengar. Telah berbincang, telah bermuafakat Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Betapa tiga orang sahabat ini. Abu Bakar lah yang bersahabat dengan Nabi, yang digelarkan As-Siddiq. Sebab apa? Bila Nabi tawarkan Islam, dia tak ada balik rumah dulu fikir kejap, Muhammad boleh tak bagi 2 hari? Tak, dia tak macam tu. Dia kata, Muhammad boleh tak nak bagi 2 hari? Nak fikir dulu. Dia terus terima.
Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Kamu adalah pesuruh Allah. Abu Bakar. Sebab tu digelar As-Siddiq. Sampailah peristiwa Isra' Mi'raj pun, orang nak pergi psycho ataupun nak main psikologi dengan Abu Bakar, dengan peristiwa yang tak masuk akal tu, dia pergi ketuk rumah Abu Bakar. Abu Bakar bangun, kenapa ni? Tahu tak Muhammad tadi dia pergi Baitul Maqdis malam saja. Kata Abu Bakar apa? Abu Bakar kata, kalau kamu cerita lebih daripada itu dengan Muhammad, aku percaya. Kamu cerita lebih lagi, yang lagi pelik lagi, aku akan percaya. Sebab apa? Sebab itulah Abu Bakar ni digelar As-Siddiq. Sebab dalam peristiwa Isra' Mi'raj nanti, ramai antara orang Islam yang murtad. Murtad sebab apa? Tak masuk akal di situ tu. Tak masuk akal. Ada orang Islam yang murtad mendengarkan kisah Isra' Mi'raj. Itu nanti kita akan cerita dalam panjang lagi cerita itu. Dan Abu Bakar lah, Abu Bakar yang menerima Islam. Nabi bersahabat dengan Abu Bakar. Betapa persahabatan ini menuju syurga. Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun. Abu Bakar pun wafat umur 63 tahun. Bukan sebab umur mereka sama, tarikh umur mereka 63 tahun itu pun sama. Meninggal, wafat pada hari Isnin. Abu Bakar pun wafat pada hari Isnin. Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Aisyah itu. Abu Bakar pun dikuburkan di sebelah Rasulullah SAW. Ni persahabatan yang menuju syurga. Kita tengok kalau ada kawan kita ni, dia banyak bagi ajak kita buat benda baik, jangan tinggalkan kawan tu. Jangan tinggalkan kawan tu. Rapat dengan dia, baik dengan dia. Jangan sesekali tinggalkan. Sebab apa? Kawan yang ajak yang bukan-bukan ni ramai. Jarang-jarang. Sebab apa? Nanti kalau kita nak ajak orang tu buat baik, alah dia ni macam bagus je, bajet alim je. Bajet alim, dia kata jom pergi masjid, bajet alim je. Jadi itu antaranya Abu Bakar yang menerima Islam. Kemudian di kalangan orang yang seterusnya adalah, yang diislamkan adalah 8 orang. Selepas Abu Bakar masuk Islam, betapa komitednya Abu Bakar ini nak tolong Rasulullah SAW. Antara 10 orang yang dijamin syurga, 8 orangnya antaranya adalah siapa dia? Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Al-Arkam. Arkam bin Al-Arkam ni, kalau kita tengok kitab sirah ini, nama Arkam bin Al-Arkam hanya disebut sekali saja. Daripada muka surat pertama sampai yang terakhir, nama Arkam bin Abi Arkam ini disebut sekali saja. Tapi sumbangan dia, Masya Allah, sangatlah besar. Antaranya rumah dia lah dijadikan markas utama dakwah Nabi. Maksudnya Nabi buat seminar ke, Nabi buat bengkel ke, Nabi buat usrah ke, di rumah Arkam bin Al-Arkam ni lah. Rumah dia Nabi pilih sebagai pusat dakwah. Pusat dakwah yang ketika itu satu Mekah pun tak tahu rumah itu dijadikan. Orang kafir, orang Quraisy tak dapat nak tahu itu rumah itu dijadikan. Sebab apa? Nanti kita akan tengok, nanti nak pergi rumah tu, nanti kita tengok Abu Zar nak masuk Islam, nak jumpa dengan Muhammad. Masa tu dengan Ali bin Abi Talib, nak lalu dia kata, kalau aku kona kiri, kamu ke kanan. Dia ada main sign. Kalau aku baling batu dekat pintu tu, kamu pergi masuk pintu tu. Dia tak ada laluan terus. Macam kita nak pergi Maidin, terus je lah ni, sampailah Maidin. Tapi nak pergi rumah Arkam bin Abi Arkam ni, kena lalu Jambatan Zijan dulu, kena masuk dekat kelompok 18 dulu. Dia lain perjalanan itu. Nama Arkam bin Arkam ni disebut sekali saja. Sekali saja. Itu yang menakjubkanlah dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Peranannya sekali saja, tapi sangatlah besar dalam dakwah Islam. Di rumah itulah Nabi mengajarkan Tauhid. Tauhid dulu. Sebab apa? Puasa, zakat, semuanya di mana? Di Madinah disyariatkan. Di Mekah masa tu adalah Tauhid. Allah yang kena sembah, kita kena ingat Tuhan kita satu, esakannya hanyalah, tak boleh syirikkan. Dan dalam rumah itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, antaranya solat. Ada solat 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. 2 rakaat petang yang diajarkan oleh Jibril secara terus sebelum Rasulullah SAW naik Isra' Mi'raj.
Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi, kita akan dengar lagi. Ya. Boleh bertanya Ustaz? Orang tua Ustaz, saya nak tanya dari segi perkara lah, berkaitan dengan berjanji dengan mahabat. Berjanji dengan mahabat. Ini dia baru kuliah sekolah. Jadi di dalam kuliah-kuliah sebelum ini ada yang bahawa ada baik-baik dalam mahabat yang salah. Contohnya dia ke yang Nabi Muhammad Ya. sebab pencarian ada tiga pendapat. Bukan ada yang mengatakan dan ada yang mengatakan yang tak jelas, tak dengar. Saya pakai mic dah. Sebab dia bukan dari Muslimah ni. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya berkaitan dengan marhaban dengan berzanji. Jadi berzanji dengan marhaban ini berupa pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan dah dilamarkan lama. Dan masjid kita ini Muslimah memang terlibatlah dalam berzanji marhaban ini. Jadi dalam kuliah-kuliah sebelum ini ada ustaz mengatakan bahawa ada yang bersalahan dalam bait-bait marhaban berzanji itu. Contohnya bila saya bertanya, saya terus mengatakan bahawa Junub besar Muhammad SAW ini dilahirkan perkataan dalam berzanji itu, tapi sebenarnya tidak. Jadi itu salah, tak jadi berzanji tak boleh diamalkan. Jadi sebagai pengurus masjid, berzanji diamalkan, dijalankan sebagai satu aktiviti di masjid. Jadi saya dirujuk oleh Muslimah bertanya ini. Jadi sebagai ahli dalam silah Nabi ini, saya nak penjelasan Ustaz berkaitan dengan marhaban dan berzanji. Bagaimana pandangan Ustaz? Boleh tak diamalkan atau tidak? Jadi bila Ustaz dah jawab, saya ingat isu ini selesai lah, tak payah ada ditanya lagi. Jadi Muslimah selalu bermasalah dalam hal ini. Jadi sila Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya sekali, apabila kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa bermacam-macam pandangan. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada bulan Ramadan. Ada yang kata 21 Ramadan, ada yang kata 22 Ramadan. Bersamalah juga dalam keadaan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada pendapat kata yang bahawa Aminah tak rasa pun yang dia mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya betapa mudahnya Aminah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pendapat mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan keluar itu bercahaya, maksudnya Nabi keluar bercahaya, sungguh-sungguh punya cahaya, memang terang. Dan terpadamnya api Majusi, macam-macam kita dengar, terpadamnya api Majusi, runtuhnya tiang-tiang istana Kisra, runtuhnya berhala-berhala yang besar. Banyak pandangan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi para ulama ini, apabila mereka membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita pegang adalah kalaulah tak ada pun perkara-perkara seperti runtuhnya istana Kisra, Nabi keluar dalam bercahaya, kelahiran Rasulullah itu sendiri pun, satu itu kelahiran Nabi itu pun cukup sudah membuatkan alam ini menjadi istimewa. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan menjadi rahmat buat seluruh alam. Nabi menjadi rahmat buat seluruh alam. Dan apabila kita membincangkan perkara-perkara seperti berzanji, seperti marhaban yang kita lakukan, dan dalam itu ada yang kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam isu puji-pujian ini pun ada dalam itu pendapat kata ya Nabi telah dikhatankan
Ada pendapat kata, tapi ada juga pendapat kata tidak, Nabi tidak dikhatankan. Ini adalah perbezaan antara pandangan ulama. Samalah juga baru-baru ini apabila kita lihat kisah isu tentang meletakkan pelepah tamar. Pelepah tamar yang dibahaskan, pelepah tamar boleh tak letak dekat kubur. Ada yang kata itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pandangan kata boleh, sebab apa? Kita ambil berkat Nabi buat macam tu. Jadi kita pun nak buat macam Nabi buat. Sebab apa? Kita bayangkan Rasulullah buat, mungkin berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab berkat pelepah tamar itu. Kita buat sebab apa? Adakah sebab pelepah tamar tu? Tak. Kita buat sebab apa? Sebab Nabi buat. Jadi ini adalah beberapa pandangan ulama. Ada kata ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi ini khilaf. Masing-masing ada pandangan. Maksudnya ada rujukan masing-masing. Samalah contoh, kalau kita tengok orang kata Allah di mana? Allah ni berjisim ke tak berjisim? Ini memang isu yang sangat besar dan sangat masyhur di tanah air kita. Ada pendapat orang kata, Ibn Taymiyah kata, ya Allah ini berjisim. Sebab apa? Dia mengklasifikasikan Allah ini boleh dilihat. Kita akan melihat Allah. Kalau benda yang boleh dilihat oleh Allah, maksudnya Allah berjisim. Dan orang lain pula faham pula bila sebut berjisim ini, sama dengan makhluk. Ini beberapa pandangan-pandangan khilaf daripada ulama. Jadi kalaulah berkaitan dengan zanji dan marhaban, kita serahkan kepada orang yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum-hukum seperti ini. Dan kalaulah di Negeri Sembilan ini orang mengiktiraf orang yang berkuasa. Siapa dia? Jabatan Mufti, orang yang berkuasa dalam menentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh yang dilakukan, supaya kita dapat melaksanakan agama ini secara senang. Secara apa? Secara kita tak ada rasa terbeban. Kita orang awam, kita ambil panduan yang sebegitu. Jangan kita bebankan diri kita sampai kita memikirkan kenapa orang lain boleh buat, kenapa di negeri lain tak boleh buat. Ini adalah perbezaan yang perlu kita raihkan. Bukannya ada salah dan ada yang betul. Orang tu buat, macam kita pergi semayang dekat Mekah, kita tengok ada orang semayang tangan macam ni saja. Ada orang macam ni. Kita tak boleh kata orang tu salah. Mungkin dia ada ilmu dia. Kita tidak membaca kitab seperti kita tak khatam pun kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Ambali dan sebagainya. Kita tidak seperti itu. Kita cuma belajar daripada kuliah-kuliah dan kita pegang perkara itu. Sebab apa? Ada hujah dia, ada sandaran dia. Ini adalah perbezaan daripada pandangan ulama. Tapi untuk berzanji ini, kalau dibenarkan di Negeri Sembilan ini, sila. Sebab apa? Dalam itu adalah pujian antara Nabi kita, pujian kita kepada Nabi. Dan kita tidak pun meletakkan Nabi ini melebihi daripada Allah. Ianya adalah manusia. Sebab apa? Nabi itu adalah menyampaikan. Allah suruh taat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, kamu taat juga dengan Rasul kamu. Jadi kita buat benda itu ada atas dasar sebab apa? Kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Bila orang dengar tu kita berzanji ke, kita bermahaban ke, ianya sekurang-kurangnya bila ianya dilakukan di rumah, orang tak pergi masjid, bila orang dengar benda tu, sekurang-kurangnya dia nak ambil tahu, ini apa benda ni, marhaban ni, puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang penting dalam tu tak ada perkara-perkara yang mensyirikkan. Kalau nak kata Nabi berkhatan ke tidak berkhatan, itu adalah khilaf. Ada khilaf. Ada kata Nabi tak berkhatan, ada kata Nabi berkhatan. Tak boleh nak dipastikan. Sebab tu dalam kitab Arafi Makhtum ni, dia diangkat menjadi sebuah kitab, menjadi pemenang dalam penulisan sirah, kerana ia meletakkan kisah-kisah yang disepakati. Dan perkara-perkara seperti, ada juga orang maksudkan dalam kisah burung ababil. Sebenarnya bukan sebab burung ababil, ada sebab lain. Bukan burung ababil itu datang sebab mereka nampak orang-orang Quraisy duduk di belakang bukit, mereka membalik batu. Jadi orang-orang tentera Abraha takut. Ada macam-macam pandangan. Tapi kita pegang ada hujah mereka masing-masing. Yang penting kita ikut pandangan orang yang berautoriti. Jangan kita menulis di dalam laman sosial kita
kita beritahu kepada orang-orang lain yang kita tidak pasti, tapi sedangkan benda itu telah pun ditulis di dalam Jabatan Mufti ataupun orang yang berkuasa dalam menjalankan proses supaya kita faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu dulu. Moga nak tahu boleh ke tak boleh, kita tengok di Negeri Sembilan ini boleh ke boleh, tak boleh dibenarkan. Kalau boleh, silakan kita bermarhabat. Ianya pun adalah perkara yang bagus sebab kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya setuju macam tu. Sebab apa? Kita di Negeri Sembilan ni, bila sesebuah negeri itu, Jabatan Agama Islam mereka itu, dia bukanlah orang yang diambil sambil lewa ataupun dilantik secara sembrono. Macam kita tengok Jabatan Mufti Negeri Sembilan, banyak serangan. Adakah Negeri Sembilan ni Jabatan Mufti dia tak buat apa-apa? Tak. Kita ada semuanya, ada hujah dan ada diberi ucapan, ada ditulis sebab apa boleh, sebab apa tak boleh, ada. Yang penting kita kena bersederhana. Jangan kita terlalu fanatik. Dalam kita fanatik, terlalu taksub. Apabila kita tak suka dengan sesuatu orang itu sebab tak bersefahaman dengan kita tinggalkan dia. Seperti kita tinggalkan, seolah-olah kita mengkafirkan dia, langsung kita tolak dia. Tidak, kita kena raikan. Macam saya sembahyang di Perlis, saya tidak membaca kunut. Kita raikan, tak ada kunut, tak apa. Tak ada zikir selepas solat, tak apa, kita zikir sendiri. Janganlah kita menghentam kata tak bagus ke apa. Mereka ada hujah dia, kita pun ada hujah kita. Kita berzikir, berselawat. Sebab apa? Sebab kita nak galakkan orang lain berselawat. Mungkin di antara kita tak tahu pun nak wirid tu macam mana. Dia datang masjid, dia ikut-ikut nak wirid. Jadi berkat kita buat wirid secara kuat tu, dia dengar, dia boleh ikut. Dia nak wirid seorang-seorang, dia pun tak tahu. Mungkin kita ni faham, ada orang tak faham. Jadi ada sebab kita buat dan ada sebab yang kita tak buat. Kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak mudah-mudah menyesatkan orang macam tu saja. Tak boleh. Lagi-lagi kita orang biasa yang kita tidak membaca pun, kita pun tak mengkhatam pun Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kita betapa ceteknya ilmu yang kita ada, kita pun berdasarkan apa-apa yang kita punya bacaan di media sosial, dan kita pun menjadi pembantu pula nak menghentam orang lain. Itu perkara yang tidak bagus. Sebab tu bila sahabat Rasulullah SAW cakap apa ni, Bilal hitam, dia tak marah. Rasulullah tak marah terus. Apa ni kata Rasulullah? Wahai fulan bin fulan, ada sedikit dalam diri kamu sifat jahiliah yang patut kamu buang. Itu saja Rasulullah kata. Tak ada Rasulullah menghukum, mendenda ataupun mengkritik seseorang itu. Walaupun orang itu meminum arak sekalipun, buat dosa, bukan buat benda khilaf, buat dosa. Rasulullah kata dia dah mengaku dan dia telah dirotan dan dihukum. Jangan kata kepada dia. Sebab apa? Ada sahabat kata, laknatlah kamu. Nabi kata jangan cakap macam tu. Dia telah menerima hukuman dia. Dia telah mengaku dan telah dihukum. Kita tak boleh nak mudah-mudah melaknat orang. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat kepada kita. Dan di Negeri Sembilan ni, kita ikutlah apa yang diautoritikan oleh majlis agama kita ataupun Jabatan Mufti yang lebih layak dalam mengeluarkan hukum-hukum seperti itu. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.